Berapa banyak dia langgar bang? Dekat 10 biji kereta dia langgar. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 17 Ogos 2018. Gempar dan ia menjadi topik hangat di laman sosial sejak malam tadi. Dalam kejadian kira-kira 8.30 malam tadi, 5 kereta rosak akibat dilanggar oleh bas Rapid KL yang dipandu seorang lelaki berusia 32 tahun di Jalan Ampang berhampiran lampu isyarat berdekatan Ampang Point. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Mazlan Lazim, pemandu didapati positif syabu ketika memandu bas berkenaan malam tadi. Pelbagai reaksi muncul susulan kejadian itu. Bagaimanapun, semuanya masih dalam siasatan polis. Ikuti laporannya. Turun! Tembak! Oh, turun bang! Ramai dia langgar dia. Berapa banyak dia langgar bang? 10 biji kereta dia langgar. Ni ada yang terbalik kat Ampang ni bang. Asal kau lari? Weh, aku tak tengok asal kau lari. Kau lemah aku mati. Dekat lemah ni. Jangan pukul dia, okey? Takut. Ini baru muka dia orang. Tengok jauh orang tu. Berapa ramai kau langgar? Berada di persimpangan Jalan Ampang menuju ke Ceras, Lebuh Raya MRR2, di mana lokasi kejadian sebuah bas Rapid KL melanggar beberapa kenderaan. Susulan daripada kejadian itu, sebuah kenderaan terbabas ke dalam parit di sebelah kiri saya. Kejadian semalam tu berpunca daripada bas sebuah bas Rapid. Dia datang daripada arah sana. Dia rempuh satu biji kereta Proton Iswara. Kereta tu berpusing 2 kali dan rempuh kedai burger saya. So kedai burger saya ni berganjak ke belakang lah, dan mak saya tersepit kat celah ni. Masa tepi ni. Mak saya pegang baby umur usia 2 bulan. Tersepit. Lepas tu barang-barang semua dah berselerak lah atas ni. Kereta tu bila kena rempuh ada kat mana? Dia ada dekat posisi sini. Barang-barang semua dah bertergabur dah kat sini. Mak saya tersepit. Lepas tu dalam masa yang sama, bas tu pun lari ke arah sana. Dalam bas tu ada 4 passenger. Dia paksa passenger tu turun. Pemandu kereta Iswara tu sempat kejar bas tu. Dia masuk dalam bas tu, dia dapat masuk dalam bas. Tapi passenger semua dah turun dah. So kita orang kejar sampailah ke Ampang. Sampai ke Ampang tu dia dah langgar beberapa buah kereta dah. Abang tu dah pesan dah dengan driver bas tu, berhenti. Dia tak nak berhenti. Dia siap cakap, tak apa baik, kita mati sama-sama. Dia cakap dengan abang tu lah, ni owner kereta Iswara tu. Lepas tu dekat Ampang tu dia dah kata lah, kau nak lari boleh, tapi kau jangan langgar orang. Kau langgar orang, aku bedal kau. Sampai dekat depan Flamingo tu dia dah langgar 2 biji kereta dah. Abang tu pun grip dia lah nak suruh dia stopkan bas tu. Lepas tu dia tak nak stop, dia degil juga, dia lari juga. Abang tu suruh pergi balai, dia tak nak pergi balai.
Sampai depan bawah flyover tu dia dah start dah. Dia dah langgar berbiji kereta. Start tu dia dah keluar pada dia lari. Bang, betul ke yang dalam Facebook kata yang abang kejar sekampung guna pedang samurai? Itu guna berita kayu? tu tak sahih tu. Yang sebetulnya kita orang kejar hanya 4 orang. Satu senjata tajam pun kita orang tak bawa. Kayu pun tak ada? Kayu pun tak ada. Kalau ada bukti saya tunjuk, memang tak ada bukti. Kita memang kejar tak ada bawa barang, tak ada bawa senjata tajam, senjata api semua tak ada bawa. Kejar 4 orang naik 2 biji motor? 2 biji motor. 2 biji motor 4 orang? Saya kejar dengan saya tak pakai slipper, saya tak pakai baju, dengan tak pakai helmet saya kejar. Ada passenger ni yang sempat PM saya kat Facebook. Dia kata pemandu bas ni daripada Ampang Point, dia bawa macam orang gila. Dia cocok-cocok orang. Sampai dekat Penedol tu, JSK roundabout tu, dia dah cocok dah kereta yang accident ni. Dia cocok-cocok kereta tu. Lepas tu sampai dekat traffic light, masa tu lampu merah, dia horn kereta tu suruh jalan. Dalam keadaan lampu merah. Saya tak tahu ada tak puas hati ke dengan pemandu kereta tu, saya tak tahu sebab apa kan. Lepas tu, lepas dia dah horn sampai dekat lepas traffic light tu, dia pecut kereta tu. Bas tu pecut kereta tu. So maknanya bas tu dah berada kat depan, kereta tu ada kat belakang. Sampai dekat depan ni, kereta tu pecut pula bas tu. Potong balik? Dia cucuk bas tu. Dia suruh bas tu berhenti. Bas tu tak nak berhenti. Kereta tu masuk simpang sini, dia langgar pada belakang. Langgar? Apa yang lantai kat sini Itu yang punca kejadian tu. Kereta tu terus rempuh pada burger saya. Rempuh tu terus kejar lah? Kita terus kejar sebab dia tak nak berhenti. Kita dah kata nak settle cara elok kan, dia tak nak juga. Kita nak kata berhenti, kalau kau tak nak berhenti bawa pergi balai. Dia tak nak pergi balai, dia nak ikut kepala dia juga. Kegagalan pihak berkuasa menyediakan sistem pemeriksaan canggih untuk barangan yang masuk ke negara ini di Kompleks Kastam Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menyebabkan sindiket penyeludupan menjadikan pintu utama negara itu sebagai lubuk emas bagi kegiatan haram mereka. Untuk rekod, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM hanya bergantung kepada mesin pengimbas biasa yang sama digunakan pihak lapangan terbang untuk memeriksa bagasi, sedangkan urusan kemasukan pelbagai barangan direkodkan melebihi 1 juta tan setahun. Mat Langgak ada butirannya. Patutlah dadah pokok seluduk sedang bolos di KLIA. Bukan sikit-sikit anak, kakao punya bolos. Ini punca utama rupanya. Abang tahu tak pasal apa? Pasal skena kat kargo KLIA cap ayam sangat. Adakah pula mereka guna mesin skena kecil je? Alah, yang sama macam duk cek orang masuk airport tu. Gila tak? Sedangkan 1.2 juta tan setahun barang masuk ikut kargo tu. Apa tak percaya? Layan video ni. Kemasukan pelbagai barangan direkodkan melebihi 1 juta tan setahun, tetapi hanya satu mesin pengimbas digunakan di Kompleks Kastam Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Itu pun mesin pengimbas biasa yang sama digunakan pihak lapangan terbang. Natijahnya, ruang untuk penyeludupan seperti dadah, arak, rokok dan haiwan terbuka luas. Pesara Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang enggan dikenali berkata kelemahan sistem pemeriksaan dan penggunaan mesin pengimbas yang disifatkan cap ayam itu gagal membendung aktiviti penyeludupan. Menurutnya, disebabkan penggunaan mesin pengimbas yang tidak sesuai, sindiket mudah membawa keluar barangan terlarang bernilai jutaan ringgit.
Ha, apa macam? Harap jadah tak? KLI itu kelas antarabangsa kot. Mesin scanner pula yang cak ayam. Kerajaan, apa tunggu apa lagi? Kasih settle lah ini. Hai. Kalau tak, isu seluduk takkan selesai. Ini keselamatan negara lah mangkuk. Berjenayah, penyamun, penyangak. Apa jaga, aku duk perhati ni. Tunggu. Demi wang, seorang ibu sanggup tawar-menawar menjual bayinya yang masih dalam kandungan di media sosial. Selain itu, polis tahan 2 individu di Melaka selepas rakaman seorang wanita mengasari kanak-kanak tular. Saksikan rangkuman Kelana Jenayah minggu ini. Mahkamah Seksyen Selayang menetapkan 12 September sebagai tarikh sebutan semula kes pengasuh Adam Raikal Muhammad Sufi bayi berusia 5 bulan yang ditemui mati di dalam peti sejuk bulan lalu. Pada 15 Julai lalu, tertuduh Nur Akila Abdul Rahman, 33 tahun, mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas 2 pertuduhan yang dihadapinya. Wanita itu didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda atau kedua-duanya. Dua wanita yang juga tenaga pengajar pusat jagaan ditahan selepas dipercayai mengasari kanak-kanak di premis itu dalam kejadian akhir bulan lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Nur Yazid Idris berkata 2 pengasuh itu ditahan ketika hadir ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka Bukit Beruang untuk diambil keterangan. Katanya siasatan dibuat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sekarang ni masalahnya tak ada janji ke, ada janji ke. Sekarang ni yang korang jumpa ni untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk urusan apa? Seorang wanita yang sarap mengandung sanggup menawarkan bayi yang bakal dilahirkan melalui media sosial kepada orang ramai hanya untuk kepentingan diri. Dia mengaku sebagai Nur dan menawarkan kandungannya kepada wartawan dengan harga seperti yang dipersetujui sebelum ini, iaitu sebanyak RM5,000. Kau nak bagi baby kau kan? Dia bagi tahu nak bagi baby. Dia cakap dia cakap aku tak saya nak baby. Saya ni conversation awak tu. Saya tak tipu. Saya ada conversation antara awak dengan saya. Saya setuju pun. Apa yang marah-marah? Ya Allah, no. Awak pusing. Okay, fine. Awak pusing je. Awak ingat saya tak disimpan awak punya ni. Last kali macam ni lah. Last kali saya mesej awak tak reply. Saya pun awak tak jawab. Dia kaitkan saya dengan saya. Saya hantar mesej kat dia. Saya sentiasa mesej tu tak masuk. Keep dia. Assalamualaikum Nur dah bersalin ke dia. Saya pun buat yang sama. Dia tanya saya jadi ke tak nak baby. Saya tanya dia bila bersalin. Sekejap, sorry nak tanya juga. Mana pun kau dengan lelaki kau buat kerja. Dia tak tahu apa-apa. Sekejap. Suara ada 2 suara tu suara kau jugalah. Suara Lina lain, suara Nur lain dengan aku. Tu saya cakap ada kawan lagi seorang. Kau panggil dia sekarang? Kau panggil dia. Kalau dia tak datang, kau pergi balai. Tapi saya dah gaduh dengan dia. Tak kira. Macam mana dia boleh gaduh? Dia ni kan. Pasal ni Kau jangan babit-babitkan orang Nur. Ataupun lelaki kau ni sebahat ke? Dia tak tahu. Kau telefon lelaki kau sekarang? Macam mana kau boleh nak bagi anak dekat orang, lelaki kau tak tahu kan? Tiba-tiba lelaki kau minta balik anak tu kat dia. Lepas tu kau cakap, tante lelaki kau cakap aku culik anak kau. Tak ada. Sekarang ni lelaki kau tak tahu kau nak bagi anak. Zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi, kau tahu tak? Takut nanti apa-apa kita orang kena masuk ke balai tu. Kita orang Ambil anak orang tak ada kebenaran. Betul? Aku ni kesian kat kau pasal kau cakap kau tak makan.
makan, kena gelap-gelap. Aku sanggup bagi duit kat aku ke kau no. Aku tak check pun kau beli handphone ke tak, kau beli apa ke tak, aku tak check pun. Sampai aku kena tipu dengan Lina, punya Lina tu kau, pergi segamat lah, apalah. Lepas tu kau boleh buat muka selama kau je. Seorang warga Indonesia, Siti Aisyah dan seorang warga Vietnam, Duan Ting Huang dipanggil membela diri oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam atas pertuduhan membunuh abang pemimpin Korea Utara, Kim Chol atau Kim Jong Nam. Hakim Datuk Azmi Arifin membuat keputusan selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir kes pendakwaan. Ayah bunuh anak. Itu tragedi menyayat hati yang berlaku di Blok 11A, Flat, Puchong Permai, Subang Jaya, Isnin lalu. Budak lelaki berusia 5 tahun itu ditetak di kepala dan tangannya dengan parang sehingga meninggal dunia. Ketika kejadian, mangsa dikatakan sedang tidur di atas tilam di bahagian ruang tamu rumah mereka di tingkat 4 flat berkenaan sebelum suspek berusia 35 tahun menetaknya sebanyak 3 kali dengan parang. Saringan hujan air kencing mendapati suspek positif syabu. Kami berkunjung semula ke tempat kejadian dan ikuti laporannya. Dalam kejadian kira-kira jam 5 petang itu, kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan terbaring di sini. Masa ditemui terbaring dan ditutupi oleh sehelai selimut. Dan di sini kita masih lihat terdapat kesan darah dipercayai akibat ditetak oleh bapa mangsa. Pak anak dia tu dengan bapa dia memang mesra betul, dia sayang. Itu aja yang saya tahu. Pernah sekali saya nampak lah, kadang-kadang hari itu saya lalu di bawah, nampak dia punya bapa dengan anaknya duduk di depan pintu, dia sapu-sapu kepala tu macam mesra sangat lah. So, tak sangka lah perkara tu boleh terjadi. Itulah yang saya cakap dengan India tu, sebab kita orang pun tak percaya kan, sebab dia betul-betul sayang. Itu merupakan kes yang amat menyayat hati lah. Satu melibatkan bapa dan juga anak sebagai mangsa keadaan. Tapi kalau kita lihat daripada skop kejadian tu, saya boleh ramalkan ada kemungkinan si bapa ni berada di dalam pengaruh dadah lah. So bagaimana kita faham orang yang bertindak di luar peri kemanusiaan mesti didorong oleh faktor-faktor lain, iaitu salah satunya adalah penyalahgunaan dadah. So, bapa ni mungkin dia dah mengambil dadah yang agak lama sehingga boleh menyebabkan berlaku kerosakan bahagian saraf tertentu di bahagian otak, menyebabkan dia tak dapat berfungsi dengan baik ketika berada dalam keadaan tekanan dan sebagainya. So mungkin juga faktor-faktor lain yang boleh menyumbang adalah faktor genetik. Mungkin bapa ni tadi mempunyai latar belakang keluarga yang mengalami masalah mental dan sebagainya, sehingga ada simptom-simptom halusinasi, delusion, so kita kata dengan kata lain skizofrenia lah. Okay, so bila mendengar berada dalam keadaan ketidakwarasan, so tingkah laku ketidakwarasan juga ataupun langsang juga akan wujudlah. Ini tetakan sembelihan dan sebagainya boleh berlaku. Mangsa of course kalau dalam keadaan berperi kemanusiaan biasa, mereka tidak akan tak sanggup membunuh anak, menyembelih anak, menetak anak. Tapi apabila berada pada state yang tidak waras, so dia akan terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang langsang sebegini.
Baiklah, demikian paparan kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam kalender jenayah untuk paparan berita jenayah semasa. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa saja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian saja daripada saya dan kru produksi kalender jenayah. Assalamualaikum dan salam hormat.